Assalamualaikum. Okay, kisah seram kali ini bukan kisah tentang pengalaman Kak Yang, tapi dari pengalaman orang lain. Asyik pengalaman Kak Yang saja kan. Bosan lah orang dengar. Dan ni kita dengar Kak Yang cerita pengalaman orang lain pula. Okay, kali ni Kak Yang cerita kisah Mira. Mira bukan nama sebenar. Kisah dia macam ni. Ni kisah ayah dia. Ayah Mira ni dia kerja sebagai guard, pengawal keselamatan dekat sebuah kilang dekat satu negeri ni lah. Okay, negeri ni tak boleh beritahu lah dekat mana kan. Kisah ni pun dah lama berlaku. Ayah Mira ni dia askar pencen dan bekerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah kilang. Kilang ni dia beroperasi daripada pagi sampai petang saja. So bila malam kat kilang tu tutup lah, tak ada orang. Tak ada orang kerja. Kejadian tu dia berlaku pada bulan puasa. Heran kan? Bulan puasa pun ada benda-benda yang macam tu lah. Lalu kita duk kata, okay, bulan puasa ni hantu setan semua kena ikat kan. Tak ada lah hantu setan apa-apa bulan puasa. Tapi kejadian ni jadi masa bulan puasa. Ayah Mira ni dia kerja shift malam. So dia pergi kerja lepas maghrib. Maksudnya tu lepas buka puasa lah. Dan dia balik lepas subuh. Masa bulan puasa tu pukul 4 pagi biasanya Mak Mira dia akan call ayah dia dekat kilang untuk nak kejut. Takut ayah dia tertidur lah kan. Macam dah tak ada apa nak buat. Dah ronda kawasan kilang apa semua. Lepas tu dah tak ada benda apa dah nak buat. Mungkin ayah dia duduk dekat guard house tu, mungkin tertidur ke apa ke kan. Okay, mak dia takut bapak dia ni, mak kata apa, tak sahur lah. Tu mak dia call. Masa tu zaman tu dia tak ada handphone lagi. Dia pakai macam phone rumah apa semua kan. Tak ada handphone ni tak ada lagi lah. Zaman ni tak canggih lagi lah. Disebabkan takut ayah dia tu tertidur, mak dia pun call. Mak dia call macam ni lah bunyi lebih kurang mak dia call kan. Okay, yang si mak dia ni cakap hello. Lepas tu ada lelaki yang tolong jawab, bukan bapak dia yang jawab. Lepas tu mak dia cakap hello. Lepas tu dia pun kata ya. Lepas tu mak dia kata boleh bercakap dengan Ahmad. Okay, Ahmad ni bukan nama sebenar lah. Lepas tu lelaki tu kata dia tak ada, dia tengah meronda. Lepas tu Mak Mira kata okey, tak apa, terima kasih. Lepas tu mak dia pun letak telefon. Tak lama lepas tu ayah Mira ni pun call dekat rumah kan. Call Mak Mira ni nak kejut sahur. Sebab pak dia duduk tengok mak dia tak ada call pun kan. Lepas tu pak dia pun takut mak dia terlajak tidur tak bangun sahur tu. Pak dia pula call lah mak si Mira ni. Lepas tu mak Mira ni pun jawab. Mak Mira kata tadi dia dah call. Tapi ada orang lain yang tolong jawab. Kata bapak dia tengah meronda. Lepas tu sekali bapak si Mira ni cakap mana ada siapa kat kilang. Malam tu dia seorang je sebab seorang lagi tu cuti. Dan memang waktu tu ayah Mira tu tengah meronda lah. Memang betul lah bapak dia tengah meronda. Lepas tu kiranya dekat guard house tu kosong lah, tak ada orang lah kan. Bila dah dengar bapak si Mira tu cakap macam tu, lepas tu mak dia pun takut lah, ketak lah kan, shaking lah. Sebab mak dia heran siapa yang tolong jawab call tu. Sedangkan malam tu kalau betul bapak dia kerja seorang, tadi ada orang tolong call, tolong jawab, kata yang bapak dia tu tengah meronda. Tapi memang betul lah bapak dia tu tengah meronda. Tapi siapa yang tolong jawab phone tu, yang tolong jawab call tu?
Sedangkan tak ada orang dekat kilang tu, cuma bapak si Mira ni seorang saja yang orang kata yang kerja malam tu, yang ada dekat kilang tu. Guard house tu pun kosong, tak ada orang. Okay. Tapi baiklah juga kan hantu tu kan, dia tolong jawab. Tak ada lah mak Mira tu tertunggu-tunggu kan, dia tolong jawab call tu. Dia kata bapak si Mira ni tengah meronda, tengah buat kerja, tengah meronda. Benda ni cerita kisah benar lah, bukan kisah reka-reka pada kisah benar. Ni dia jadi dekat sebuah kilang dekat satu negeri ni. Si Mira ni lah yang cerita dekat Kak Yang. Okey, kisah tu pun habis kat situ. Okey, ni kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni diceritakan oleh Hisham. Hisham ni bukan nama sebenar. Kisah ni kisah kawan dia yang bekerja dekat sebuah hospital bahagian bilik mayat. Okey. Dipendekkan cerita, ada mayat wanita Cina yang cantik baru sampai dekat bilik mayat tu lah. Wanita tu mati sebab makan racun. Maksud dia tu bunuh diri lah. Bunuh diri kan. Okey. Kawan si Hisham ni pun dia tengoklah mayat tu. Dia tengok mayat tu, tiba-tiba kawan dia kata, sayangnya bunuh diri. Jadi awet aku pun tak apa kalau cantik macam ni. Okay. Maksudnya tu kawan si Hisham tu dia burau je lah kan. Mayat Cina tu cantik. Dia macam, bagi dia tu macam rugilah. Dah cantik-cantik macam tu, pasal apa pergi bunuh diri kan. Tapi tak tahulah, mungkin perempuan tu dia ada masalah apa, kita tak tahulah kan. Okey, dah habis waktu kerja, dia pun baliklah rumah. Okey, kat sini Kak Yang namakan si kawan Hisham tu sebagai Qayyum. Bukan nama sebenar. Si Qayyum ni pun baliklah rumah. Dia tinggal seorang-seorang je kat rumah, dekat rumah sewa tu. Masa dalam perjalanan balik, si Qayyum ni rasa macam seram sejuk. Macam ada, apa orang kata, macam ada orang ikut dia. Bila sampai kat rumah, bila dia masuk rumah, ada waktu sama dia nak masuk dalam rumah tu, macam orang kata apa, macam ada angin kuat. Angin kuat tu masuk sekali dengan dia dekat dalam rumah tu. Qayyum ni pun terkejut lah, tapi dia buat tak tahu je lah, mungkin angin tu angin biasa, mungkin waktu dia balik kerja tu mungkin angin petang ke kan, angin sepoi-sepoi tu terkena dia, mungkin angin hari tu kuat sikit ke kan. Okay, dia pun tak fikir pelik-pelik lah, tak fikir lah benda yang bukan-bukan. Malam tu macam biasa, Qayyum tengok TV, dia masak-masak, makan malam macam biasa. Lebih kurang pukul 11 malam dia dah rasa mengantuk. Dia rasa mengantuk sangat. Dia pun masuk bilik. Tiba-tiba dia rasa ada angin kuat tau. Elok dia dah rebah badan dia kat katil. Dia nak tidur lah sebab dia dah mengantuk sangat kan. Tiba-tiba dia rasa macam ada angin kuat lalu kat depan muka dia. Lepas tu dia pun terkejut lah. Tapi dia duduk sangka baik lah. Dia tak ada lah fikir kata benda bukan-bukan ke, apa-apa benda yang pelik-pelik ke. Dia fikir, oh ni mungkin kipas angin bilik dia kot kan. Kipas angin meja, kipas angin yang rendah tu, bukan kipas angin ceiling ni lah, kipas angin yang biasa tu. Okay, dia fikir yang tu lah. Lepas tu lagi satu, mungkin dia penat kerja siang tadi, tu yang dia rasa pelik, dia rasa macam-macam tu. Lepas tu dia pun baru nak lelap mata, dia rasa macam ada orang tiup. Macam orang duk membuih lah. Maksudnya tu macam orang tiup kat tepi telinga dia. Tiup angin dekat tepi telinga dia. Mula-mula tu Qayyum ni dia buat tak tahu je. Tapi bila benda tu kerap, lebih pada 2-3 kali benda tu duk tiup kat telinga dia, dia pun buka mata. Dia buka mata je, dia terkejut. Sebab ada perempuan Cina yang bunuh
diri tu di dalam bilik dia. Duduk betul-betul dekat tepi dia. Lepas tu dah Qayyum ni pun dia terkejut. Dia takut kan, dia ketak satu badan. Lepas tu perempuan Cina tu pun katalah dekat dia, tadi kau cakap nak ambil aku jadi awet kau. Okey, sekarang mainlah. Okey, jadi sekarang ni jomlah kita couple. Hantu Cina tu kata kat dia. Lepas tu apa lagi, menjerit lah si Qayyum. Dia menjerit sampai jiran-jiran mai ketuk pintu rumah dia. Tapi Qayyum ni dia tak buka pintu. Lepas tu dia dah sebab bising dah terjerit-jerit dalam rumah dia tu. Lepas tu jiran dia pun pecah lah pintu rumah dia tu, pecah pintu rumah untuk masuk lah. Tanya pasal apa, nak tengok keadaan dia tu, pasal apa dia menyerit ke, ada orang pecah masuk rumah ke, orang nak merompak dia ke kan, yang terjerit-jerit sampai pelik-pelik, bising. Bila jiran Qayyum ni dah masuk rumah, lepas tu yang jiran-jiran dia ni pun tengok dia ni dah macam kena rasuk dah. Lepas tu adalah salah seorang daripada jiran Qayyum ni, dia seorang ustaz. So dia masuklah, dia rawat, dia tolong baca-bacalah apa yang patut dekat Qayyum tu, bagi Qayyum tu okey balik pun semua. Nasib baiklah juga dia ada jiran ustaz, bolehlah juga tolong rawat dia kan. Kalau tak ada ustaz tu tak tahulah, mungkin dia duduk meracau-racau lagi ke macam mana ke, kita tak tahulah kan. Okay, lepas semua dah elok apa semua, Qayyum tu pun dah pulih. Lepas tu Qayyum ni, ustaz tu tanyalah pasal apa jadi macam tu, macam mana boleh jadi macam tu, mula dia macam mana. Lepas tu Qayyum ni pun ceritalah daripada awal yang dekat bilik mayat tu dia melawak dengan mayat tu, dia cuma melawak je, dia tak ada niat apa pun. Dia kata dekat ustaz tu, dia cerita apa semua. Lepas tu ustaz tu tanya, okey, masa meracau-meracau tu nampak apa? Lepas tu Qayyum kata dia nampak muka perempuan Cina tu mula-mula tu cantik, lepas tu makin lama makin buruk. Dia kata makin seram, ngeri dia tu tengok muka perempuan Cina tu. Tu yang dia menyerit meracau tu. Bila dia pejam mata, lepas tu bila dia buka, dia nampak lagi muka hantu tu. Lepas tu bila dia pejam mata, dia gusuk-gusuk mata, dia tengok ada lagi tu yang boleh menyebabkan dia menyerit tu. Dia menyerit sampai meracau macam kena rasuk tu. Lepas tu tak apalah, habis kat situ. Start daripada tu, kalau ada mayat yang cantik ke, mayat apa ke, dia dah tak berani, tak berani nak bergurau, tak berani nak melawak dah dengan mayat-mayat tu lah. Okay, itulah dia pun kata, okay, lepas ni dia mulut dia tu tak berani dah lah nak, orang Kedah kata capui. Mulut capui, mulut orang kata apa, macam mulut cabul lah kan. Okay, dia tak berani dah macam tu. Kita kalau setiap kali ada mayat yang sampai, dia urus macam biasa lah, nak bergurau tu, dia dah tak berani dah lah. Okey, cerita tu pun habis dekat situ. Okey, kat sini Kak yang nak bagi tahu siapa-siapa yang nak join yang 50 giveaway, untuk 50 giveaway subscriber tu, hampa boleh tengok apa syarat-syarat dekat description box dekat bawah. Okey. Okey, bye.